Sebagai contoh, kalau sekiranya ada beberapa orang yang telah lengkap menerima vaksinasi yang ingin berjumpa dalam satu bilik, mereka boleh tanggal pelitup muka mereka. Jadi semua perkara-perkara ini sedang diperhalusi apakah kebebasan yang dibenarkan kepada mereka yang sudah lengkap divaksinasi, termasuklah ambang threshold untuk negara kita. Sama ada threshold itu 30-40%, barulah kita dapat memberi kebebasan kepada mereka yang sudah menerima vaksin. Saya nak buatkan apa memahami kenapakah kerajaan sangat-sangat pentingkan plan vaksinasi ni. Walaupun ada plan 77 hari yang kita bentangkan dan mereka pun boleh akses, mereka sudah akses, mereka pun dah go through, kita dah siap cabar untuk tahan tangkap saya. Siasat saya. Tapi mereka takkan buat sebab kalau mereka buat, nanti media akan bagi perhatian. So, rakyat akan bagi perhatian bila ramai orang tahu tentang plan 77 hari ini wujud, maka mereka tak dapat nak jalankan program vaksinasi. So saya nak sentuh tentang program vaksinasi ni, kenapa kerajaan sangat-sangat pentingkan plan ni. Walaupun ada plan yang lebih pantas, 77 hari berbanding dengan 6 bulan yang mereka kata pelan pemulihan negara. Yang pertama sekali, yang tahu satu hari nanti kalau nak sekolah kena vaksin. Kalau nak bekerja kena vaksin. Kalau hang nak solat dekat masjid kena vaksin. Hang nak buat apa-apa, hang nak akses ke mana-mana kena vaksin. Sebagaimana yang berlaku dalam negara, semua benda ni kena vaksin. Begitu juga di peringkat dunia. Sebab dunia hari ni semua negara-negara menggunakan sistem vaksinasi, mereka tengah menuju ke dunia baru. Jadi siapa yang tidak menggunakan jalan yang sama, sistem vaksinasi ni, kita akan jadi negara yang kedua. Dunia yang kedua. Kelas yang kedua lah. Kelas yang maju adalah mereka-mereka yang berada di dunia baru dengan sistem vaksinasi dan sebagainya. Nanti akan ada banyak lagi yang hampa akan saksikan dalam dunia baru tu. Manakala yang masih di dalam dunia lama, kita ni terbatas. Tak boleh tu, tak boleh ni. Jadi banyak benda yang akan berlaku apabila kita jadi negara kelas yang kedua. Sebab nanti akan ada juga kelas-kelas kedua, negara-negara yang terpinggir. Ini adalah negara yang maju. Sebagaimana berlaku dekat kita sekolah, tempat kerja dan sebagainya, berlaku juga kepada negara kita nanti. Kalau kita tidak ikut trend vaksin tu. Jadi kita sebenarnya dilema tau. Kita dilema. Kita boleh tamatkan dalam masa 77 hari ataupun kita nak gunakan plan vaksinasi. Memang kalau guna 77 hari tamat cepat. Tapi kalau tamat cepat, kita akan jadi negara kelas yang kedua. Bukan kelas yang pertama. Kita mundur. Jadi kerajaan kena buat satu keputusan. Cara dia adalah dengan teruskan juga program vaksinasi. Walaupun perjalanan ni panjang, perjalanan ni memang penuh dengan usaha untuk manipulasi minda-minda sampailah setiap rakyat itu memilih untuk divaksin secara sukarela. Hari ini mereka tak boleh. Mereka tak boleh paksa sebab rakyat berpecah-pecah. Ada yang tak nak, ada yang nak. Ada yang meragui, ada yang percaya bulat-bulat. So, terlalu banyak karakter manusia. Itulah yang kerajaan sedang usahakan untuk satukan fikiran, membina satu fikiran ke arah perjalanan ni. Mereka gunakan media, mereka gunakan angka, mereka gunakan krisis, mereka gunakan itu, gunakan ini, tekanan-tekanan membawa kepada satu jalan tu. Kalau hampa cakap, adakah benda ni baik ataupun buruk? Ini adalah demi kebaikan negara Malaysia secara keseluruhan. Tapi sebenarnya, ada jalan yang lebih baik. Ada jalan yang lebih baik untuk kita tetap jadi negara kelas pertama
ada cara yang lebih baik. Yang pertama sekali, tamatkan dulu krisis COVID-19. 77 hari ni. Tamatkan dulu. Supaya tak ada siapa yang tumbang, tak ada siapa bunuh diri, tak ada siapa yang bercerai, tak ada siapa yang gulung tikar, tak ada siapa yang kena buang kerja, tak ada siapa yang kebuluran. Tamatkan yang ni dulu. Kemudian, sebagaimana mereka jadi negara kelas pertama di dunia baru tu, kita boleh akses juga masuk ke sana dengan apa? Apakah yang diperlukan untuk berada di sana? Okey, kena ada vaksin dan sebagainya, melibatkan rules tersebut, bentangkan kepada rakyat. Kita kena itu, kita kena ini. Jujurlah, jujur dengan rakyat. Berbanding apa buat macam ni, rakyat dah berpecah belah tau. Berpecah belah. Artinya dunia yang akan datang, negara kita ni masa depan yang akan datang, akan wujudnya green lane, red lane. Orang yang ada akses dan orang yang tidak ada akses. Sedangkan kita nak benda yang sama aja. Yang pertama sekali, tamatkan krisis. Yang kedua, nanti kita usahakan sama-sama supaya kita ni tidak jadi negara yang mundur. Benda boleh dibuat kemudian. Yang pertama sekali, settlekan benda ni dulu. Sebab orang yang bercerai, mereka tak boleh undur balik. Orang yang bunuh diri, mereka tak hidup balik dah. Orang yang kebuluran, anak-anak yang menangis tu, kalau mereka jadi penyakit lain pula, tak boleh undur dah. Settlekanlah dulu yang ni. Jujur kepada rakyat. Kami tahu hampa buat sesuatu yang besar di luar pengetahuan kami. Bukan kami tak boleh baca. Kami boleh baca, cuba jujur dulu. Kuasa rakyat boleh bina apa sahaja. Kita akan support. Cuma jujur, settlekan dulu. 77 hari sahaja.